إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ
الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallaman tasliman katsira, amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, tuan-tuan, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini ya, kita kembali bertemu, yang mana ini merupakan kelas ekstra kita ya, kelas ekstra kita. Dan insya-Allah pada pagi hari ini kita bincang berkenaan dengan isim musanna insya-Allah. Okey, baik. Jadi pada pagi ini ada ramai peserta yang sudah menuliskan di ruangan komen ya. Alhamdulillah ada, saya tak boleh sebut satu persatu ni. Okey, ada Puan Cherokia, ada Puan Rahaini, Puan Nordiana, Puan Habibah
Ya, okey, Puan Cik Rohani dan yang lain-lain, tak boleh disebutkan satu persatu. Alhamdulillah ramai ya pada pagi hari ini. Baik, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudah masuk dalam FB kita, dalam Facebook kita untuk mengikuti kelas, sila tuan-tuan dan puan-puan tulis dulu di ruangan komen. Kelas kita pada pagi hari ini cantik ke tak cantik? Pastikan dulu. Suara jelas ke tidak? Gambar terang ke tak terang? Okey, silakan tuliskan dulu, silakan tuan. Pastikan dulu, silakan. Cantik ke tak cantik, jelas ke tak jelas, terang ke tak terang, jernih ke tak jernih, silakan. Semuanya okey ke tak okey, pastikan dulu tuan-tuan. Okey, silakan. Jelas tuan-tuan ya, semuanya jernih ya. Okey, terbaik, ahsantum, mantap, luar biasa. Kalau semuanya jelas, kalau semuanya terang, kalau semuanya cantik, kita mulakan kelas kita ya pada pagi yang berbahagia ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan pada pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sihat walafiat ya. Tiada kurang apapun. Dan semoga kelas kita pagi ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir kelas, insya-Allah. Semoga diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Okey, baik tuan-tuan. Sebelum kelas kita mulakan, saya nak semangat tuan-tuan terlebih dahulu. Tulis di ruangan komen dulu pagi ini. Sebelum belajar isim musanna, dah bersedia ke belum? Dah ready ke belum? Tulis dulu silakan. Sila. Dah ready ke belum? Okey. Sila. Okey. Sila tulis dulu, silakan. Dah ready ya insya-Allah tuan-tuan ya. Okey, terbaik, luar biasa. Okey, kita tengok papan putih kita. Okey, ni papan putih kita ya. Okey, fokus. Nah, tajuk kita isim musanna. Tajuk kita isim musanna. Baik, sekarang tuan-tuan fokus dulu. Jadi pembahagian isim itu dia ada banyak. Okey. Nah, sesuai dengan jumlahnya tuan-tuan. Ya, kalau kita rujuk jumlah isim tu, maksudnya ialah kalau kita tengok isim itu dari segi jumlahnya. Jadi isim itu terbahagi 3. Okay. Yang pertama isim mufrad. Isim mufrad. Ini sebenarnya kalau tuan-tuan ikut kelas asas, ini tak asing lagi di telinga. Kemudian ada isim musanna. Ada isim musanna. Okey ya, musanna. Kemudian yang terakhir ada isim jama'. Ada dia jama'. Okey, isim mufrad, kemudian ada isim musanna, kemudian ada isim yang jama'. Okey, mufrad itu makna satu. Kita dah belajar mufrad makna satu. Satu buku, satu meja, satu kereta. Okey, itu mufrad lah. Sementara kalau jama' itu isimnya berapa tuan-tuan? Tulis di ruang komen. Kalau isim mufrad satu. Kalau jama' itu maknanya macam mana isim tu? Cuba tulis dulu silakan. Tulis.
Tulis sila. Isim jamak bagaimana tuan-puan? Isim jamak. Jamak macam mana? Tu dia. Kalau jamak tu maknanya banyak. Okey, ataupun ramai. Sama. Nah, pagi ini kita belajar isim musanna pula. Apa itu isim musanna? Isim yang jumlahnya bermakna dua. Tu dia. Jadi yang dua-dua saja. Misalnya, 2 buku, 2 meja, 2 mata, 2 telinga, atau 2 pen. Itu yang kita belajar pagi. Okey ya. Jadi isim mufrad makna 1, jamak makna banyak, musanna maknanya 2. Okey. Setakat ini tulis dulu di ruangan komen. Jelas ke tidak apa itu isim musanna? Kita yang simple-simple saja. Okey, jadi musanna itu makna 2. Jadi isimnya nanti ia makna 2. 2 meja, 2 pen, 2 kereta. Okey. Jelas ya? Okey, nah sekarang bagaimana sekarang pagi ini dulu awal-awal kita belajar bagaimana cara buat isim musanna. Cara buat. Okey, bagaimana cara buat isim musanna? Nah, ini yang mesti tuan-puan fahami. Okey. Tuan-tuan, isim musanna itu asalnya ialah asalnya isim mufrad. Okey. Kita ambil dulu dari isim mufrad. Asal. Kita asas kita dulu di isim mufrad. Okey, contoh kita ambil isim mufradnya misalnya kitabun. Kitabun. Okey, apa makna kitabun? 1 buku. Kitabun tu kan buku. 1 tapi isim mufrad. Isim mufrad. Okey, baik. Sekarang tonton fokus, ambil perhatian. Video hilang. Kenapa hilang Puan Nur Laili? Okey, fokus. Nah, cara membuatnya ialah tonton tengok. Kita tengok asalnya isim mufrad dia kitabun. Okey. Kalau kita nak menjadikan dia isim musanna, tambahkan di hujungnya ani ataupun tambahkan di hujungnya aini. Tambahkan ani di hujungnya ataupun tambahkan aini di hujung. Nah, sebelum tambah ani itu baris atas. Mesti baris atas. Saya ulang sekali lagi. Tambahkan ani di hujung atau tambahkan aini. Maka kitabun 1 buku, kalau kita nak buat dia isim musanna, tambahkan ani di hujung. Kitabani. Kitabani. Ataupun yang guna aini di hujung. Kitabaini. Tu dia. Kitabani ataupun kitabaini. Ada ani ataupun aini di hujung. Okey, tulis dulu di ruangan komen. Nampak ke tak nampak? Tulis dulu tuan-tuan, sila. Nampak ke tidak? Sila, pelan-pelan, tak perlu laju-laju. Jadi kalau kitabun 1 buku, kitabani 2 buku. Kitabaini 2 buku juga. Sama. Nanti saya tunjukkan apa beza ani dan aini. Cuma cara buatnya tuan-tuan dah pandai ya, insya-Allah ya. Dah faham? Okey, kitabun, kitabani dan kitabaini. Okey. Nah, sekarang kalau tuan-tuan dah nampak, saya cuba tes. Okey. Qalamun.
Qalamun. Qalamun satu pen. Qalamun satu pen. Okey. Kalau kita nak jadikan dia dua pen, maka yang guna ani macam mana jadinya? Tulis di ruangan komen. Yang guna ani. Yang guna ani. Dua pen yang guna ani. Silakan. Sila, tulis. Tulis, tuan-tuan. Okey. Dua pen yang menggunakan ani. Guna ani dulu. Guna ini nanti. Terbaik. Luar biasa. Mumtaz. Ahsantum. Hebat. Jadi, kalau dia guna ani, maka jadilah qalamani. Tu dia. Okey, boleh ya? Nah, itu guna ani, qalamani. Nah, kalau guna aini macam mana? Tuliskan. Sekarang kita guna aini. Guna aini. Kalau guna aini macam mana, tuan-tuan? Silakan. Tu. Hebat. Luar biasa. Mantap. Bukan susah, mudah insya-Allah. Qalamaini. Qalamaini. Okey. Boleh tuan-tuan ya? InsyaAllah ya. Dua pen, qalamani dan qalamaini. Begitu dia. Okey. Okey ya. Satu lagi soalan. Ainun. Ainun tu mata. Okey. Ainun tu mata. Okey, sekarang tuan-tuan tulis di ruangan komen. Okey. Kalau dua mata guna ani dan guna aini macam mana? Silakan. Okey, terima kasih Puan Cik Rohani Awang ya telah bagi start 100. Jazakumullah khairan katsiran. Silakan tuan-tuan. Kalau ainun mata. Kalau dua mata guna ani dan guna aininya, jawab dua-dua sekali silakan. Jawab dua-dua sekali. Jangan tak jawab. Ikut kelas ekstra, tulis di ruangan komen. Apa jadinya tuan-tuan? Ainun mata. Kalau dua mata, ya. Tambahkan saja ani atau aini di hujung. Jadilah ainani. Satu, ainani. Yang kedua, ainaini. Ainaini. Okey? Boleh tuan-tuan ya? Okey, insyaAllah ya. Okey, nah. Tulis dulu di ruangan komen. Cara buat isim musanna. Mudah ke susah? Tulis kan? Saya yakin tuan-tuan akan jawab mudah kan? InsyaAllah. Tulis di ruangan komen. Mudah ke susah ni? Tak susah mana tuan-tuan. Yang penting tuan-tuan dapat. Caranya itu yang paling penting. Tambahkan ani di hujung atau aini. Okey dah. Boleh tuan-tuan ya? Mudah insyaAllah ya? Terbaik. Luar biasa. Mantap. Okey. Dan pastikan huruf terakhir, nun di huruf terakhir itu jangan bertanwin. Tak boleh bertanwin. Jangan diberi tanwin. Walaupun asal isim mufradnya pakai tanwin. Okey? Walaupun asal isim mufradnya pakai tanwin, tapi kalau tuan-tuan buat isim musanna, jangan beri tanwin di hujung. Okey. Mudah insyaAllah ya. Tak susah mana kacang hijau. Okey, dah. Sekarang tuan-tuan tengok saya. Jadi, isim musanna itu ada yang menggunakan ani, contoh ainani.
Kemudian ada yang menggunakan aini. Ainaini. Oke, boleh tuan-tuan ya? Oke ya. Nah, sekarang tuan-tuan fokus. Perhati betul-betul. Lalu kenapa isim musanna ini ada yang menggunakan ani dan ada yang menggunakan aini? Itu kenapa tuh? Nah, rupa-rupanya ini perkara baris. Perkara baris. Jadi kenapa ada yang menggunakan ani dan ada yang menggunakan aini? Yang menggunakan ani itu bermakna isim musanna berbaris depan. Berbaris depan, tuan-tuan. Contoh, saya buat contoh. Misalnya, kitabun. Kitabun. Satu buku. Nah, kitabun satu buku. Kalau saya tanya kepada tuan-tuan, kitabun ini baris atas ke baris bawah ke atau baris depan nih? Tulis dulu di ruangan komen silakan. Coba tulis dulu. Kitabun satu buku. Ini dalam keadaan berbaris atas ke baris bawah ke atau baris depan? Ini satu buku isim mufrad. Baris apa nih tuan-tuan? Tuan-tuan pasti akan menjawab baris depan. Baris depan kan? Sebab nampak hujungnya baris depan. Nah, sementara isim musanna ketika dia berbaris depan, dia bukan menggunakan baris hujung itu, tapi dia menggunakan ani. Menggunakan alif tu dia. Jadinya, kalau isim musanna baris depan, jangan dipaksa dia baris depan, tapi gunakanlah ani itu. Tu dia. Jadi kalau tuan-tuan jumpa isim musanna guna alif nun ini, kitabani ini, itu bermakna dia baris depan. Faham? Faham tuan-tuan? Tulis dulu di ruangan komen. Faham ke tak faham? Silakan. Kalau kitabun itu isim mufrad, maka jelas nampak baris depannya itu hujungnya itu. Tapi kalau isim musanna, dia berbaris depan bentuknya macam ni. Dia memang lain sikit, tapi nak buat macam mana? Tu dia. Boleh tuan-tuan? Jadi inilah bentuk baris depannya tu. Dia guna alif tu. Ani, kitabani, ainani, uzunani, dua telinga. Atau qalamani. Itu dalam keadaan berbaris depan. Faham ya? Faham? Terbaik, luar biasa. Ahsantum, ahsantum. Nah, sementara kalau dia menggunakan ya dan nun ini, menggunakan aini ini, itu bukan baris depan. Sama ada dia baris atas atau baris bawah. Baris atas dan baris bawah isim musanna ni bentuknya macam ni. Dah jelas tuan-tuan ya? Jadi ketika menggunakan ani, confirm baris depan. Tapi kalau guna aini, boleh jadi dia dalam keadaan baris atas atau boleh jadi dia dalam keadaan berbaris baris bawah. Okey, boleh? Okey, sekarang tuan-tuan saya bagi contoh. Misalnya kita ambil perkataannya misalnya ialah kita ambil misalnya perkataan ya. Okey, nah. Okey, baik. Katibun al-katibu mahirun. Mahirun. Al-katibu mahirun. Seorang penulis itu mahir. Okay. Al-katibu mahirun. Seorang penulis itu mahir. Ini jumlah ismiyah kan? Nah, ini subjek, ini predikat. Oke.
Nah, ketika jadi subjek dan jadi predikat, maka mesti baris depan. Nah, al-katibu dia baris depan. Mahirun dia baris depan. Jadi ini subjek, ini predikat. Oke, sekarang kalau kita nak buat dia jadi dua orang penulis itu mahir. Oke, jadi predikatnya itu jadinya mahirani. Mahirani berubah jadi mahirani. Sebab dia jadi predikat. Oke, sekarang tuan-tuan tulis di ruangan komen. Subjeknya, tuan-tuan nak tulis al-katibani atau al-katibaini? Cuba tulis di ruangan komen. Silakan. Nak jawab dia al-katibani atau al-katibaini? Tulis di ruangan komen. Jawab, sila. Al-katibani atau al-katibaini itu yang betul. Silakan. Jawab, tuan-tuan. Jawab. Oke. Terbaik. Ahsantum. Maka di sini mesti kita jawab al-katibani. Al-katibani. Kenapa al-katibani? Sebab dia jadi subjek. Kalau jadi subjek mesti baris depan. Isim musanna dia berbaris depan juga. Okey. Apa tanda baris depannya, tuan-tuan? Tulis di ruangan komen silakan. Kalau saya tanya kepada tuan-tuan, tanda al-katibani baris depan apa? Apa tandanya baris depan? Coba dijawab silakan. Tu dia. Ada alif dan nun tu. Ani. Ada ani di situ. Tu dia. Selesai tu. Tak ada masalah, insya-Allah. Okey? Boleh, tuan-tuan? Okey, contoh yang saya bagi terang ke tidak, sila. Contoh yang saya bagi terang ke tidak, tulis di ruangan komen sila. Tulis di ruangan komen sila. Terang ke tidak? Silakan. Terang insya-Allah ya. Boleh, tuan-tuan ya. Jadi al-katibani mahirani ini apa namanya? Maksudnya ialah dua orang penulis itu sangat mahir. Mahir. Maka bahasa Arabnya al-katibani mahirani. Terang insya-Allah ya. Terbaik, luar biasa. Ahsantum. Okey, dah. Sekarang tuan-tuan fokus. Nah, kalau kita tengok, tuan-tuan, di dalam ayat Al-Quran. Nah, misalnya kita tengok dalam ayat Al-Quran. Tak silap saya dalam surah Al-Insyiqaq, tak silap saya. Contoh ya. Saya terus tuliskan ya. Alam naj'al lahu ainain. Alam naj'al lahu ainain. Okey. Alam yaj'al lahu ainaini. Okey. Dari ayat ini, mana isim musanna yang tuan-puan nampak? Apa perkataan isim musannanya? A ke, lam ke, naj'al ke, la ke, atau hu, atau ainaini? Sekarang kita mencuba tengok dulu. Ini dalam ayat Al-Quran. Alam naj'al lahu ainain. Mana? Okey. Kita dah jumpa sekarang. Sekarang kita dah jumpa. Isim musannanya ialah ainain. Okey. Dia guna apa, tuan-tuan? Dia guna aini di hujung. Ya dan nun. Aini.
Okey, dah boleh tuan-tuan? Nampak ya? Nah, sekarang saya bagi terjemahan. Alam, alam, bukankah? Ini dua perkataan, tapi kalau asalnya a dan lam, bukankah? Naj'al, kami jadikan. Kami jadikan. La, bagi. Hu, nya. Ainaini, dua mata. Nah, okey. Nah, sekarang tuan-tuan tengok, fokus ya. Okey, baik. Nah, keluar dulu Ustaz dah panggil. Tak apa. Nanti boleh tengok rakaman. Bukankah kami jadikan baginya dua mata? Ainaini ini tuan-tuan. Okey, ainaini ini tuan-tuan. Dia guna aini di hujung. Baris depan ni tak mungkin. Ainaini ini tak mungkin dia dalam keadaan baris depan. Sebab kalau dia baris depan, dia guna ani di hujung. Nah, sekarang dia kalau guna aini, kalau tak baris atas, baris bawah. Kalau tak baris atas, baris bawah. Agak-agaknya menurut tuan-tuan, dalam ayat ini, dia baris atas atau baris bawah? Jawab. Dia baris atas atau baris bawah? Baris atas atau baris bawah nih? Kira-kira dia baris atas atau baris bawah? Okey, ada yang kata baris atas. Puan Jeddah Asia kata baris bawah. Okey, baik. Okey, ada yang kata baris atas, ada yang kata baris bawah. Nah, sekarang tuan-tuan tengok. Sekarang tuan-tuan tengok. Di sini ada fa'al naj'al. Ini fa'al ya. Kami jadikan. Kami jadikan. Okey, perbuatannya apa? Menjadikan. Perbuatannya menjadikan. Okey, perbuatannya menjadikan. Yang menjadikan siapa? Kami. Allah ya. Yang menjadikan itu kami. Yang dijadikan itu apa? Bukankah kami telah jadikan baginya dua mata? Yang dijadikan itu apa? Dua mata. Ini yang dijadikan. Yang dijadikan itu dua mata. Bermakna ini jadi objek. Atau disebut dalam bahasa Arab maf'ul. Maf'ulun bih, maf'ul. Itu kan yang dijadikan. Nah, ketika ainaini dalam ayat posisinya sebagai maf'ul. Okey, boleh tulis di ruangan komen. Tulis di ruangan komen tuan-tuan. Dia baris atas atau baris bawah? Kalau maf'ul baris atas atau baris bawah? Silakan. Okey, sekejap ya. Saya tengok ayatnya. Saya takut salah tuan-tuan. Ini ayat Al-Quran. Sekejap ya. Saya pastikan dulu. Yaj'al, naj'al atau yaj'al? Okey. Saya takut salah. Okey. Ya, naj'al ya. Naj'al. Okey, jadi baris apa? Iya, baris atas. Ini baris atas nih. Isim musanna kita nih dalam keadaan baris atas. Kalau ditanya, kalau orang tanya kepada tuan-tuan, kalau sahabat, kalau sahabat tuan-tuan bertanya kepada tuan-tuan, tanda baris atasnya apa? Tuan-tuan nak jawab apa? Silakan. Tuan-tuan nak jawab apa? Kalau sahabat kita bertanya, tanda baris atasnya apa? Silakan. Apa tanda baris atas? Itu dia. Dia guna ya tu. Ya nun ya boleh juga. Tapi yang jelas aini itulah. Aini tu. Tak ada masalah kalau tuan-tuan jawab aini pun tak ada masalah sebenarnya.
Yang jelas pakai ya dia, guna ya dia. Tu dia. Faham ya? InsyaAllah tuan-tuan ya. Okey dah. Tulis di ruangan komen. Setakat ini terang ke tak terang? Silakan. Terang ke tak terang? Silakan. Jadi bukankah kami telah jadikan baginya dua mata? Terang ya? InsyaAllah ya. Faham tuan-tuan ya? Faham? Boleh? Okey. Terang? Terang. Nah, sekarang dah faham ya beza kenapa ada yang guna ani dan ada yang guna aini? Okey. Nah, sekarang tuan-tuan tengok. Fokus. Ketentuan. Nah, ketentuan. Ini mesti tuan-tuan fokus, ini penting ya, ketentuan. Okey. Yang saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan pada pagi ini, bagaimana jadinya kalau isim musanna ini dia bersandar dengan perkataan yang lain. Dia bersandar dengan perkataan lain, dengan kata yang lain. Dia bersandar dengan perkataan yang lain. Contoh, misalnya ialah kita ambil perkataannya, jangan ain lah, yang lain lah. Kita ambil. Okey. Baitani. Baitani. Baitani maknanya dua rumah. Okey. Baitani. Kan macam tu kan? Atau baitaini. Baitaini. Okey. Baitaini. Dua rumah ya? Nah. Dua budak sekolah. Dua budak sekolah boleh juga. Saya dah tertulis. Tak apa. Okey, nanti saya bagi contoh yang lain. Okey. Baitani, dua rumah. Nah. Ini kan dia tak bersandar dengan perkataan yang lain kan? Nah. Ketika kita nak buat dia bersandar dengan perkataan yang lain, contoh, dua rumah mereka. Dua rumah mereka. Dua rumah mereka. Satu ditambahkan hum di hujung. Mereka tu kan hum. Nah, tuan-tuan tengok ya caranya. Ketika dia bersandar dengan perkataan yang lain, ketika dia bersandar dengan perkataan yang lain, maka nun yang ada di hujung itu mesti hilang. Saya kata sekali lagi. Ketika dia bersandar dengan perkataan yang lain, nun yang ada di hujung tu mesti hilang. Jadilah dia baitahum. Tu dia. Jadilah dia baitahum. Baitahum. Ini maknanya apa? Dua rumah mereka. Dua rumah mereka. Baitahum. Kemana pergi nunnya Ustaz? Itu dihilangkan. Tak boleh dia. Tak boleh ada. Sebab dia, isim musanna ini, dia jadi mudhaf bahasa Arabnya. Dia bersandar dengan perkataan yang lain. Boleh tuan-tuan? Okey? Boleh ya? Jadi baitahum. Atau kalau yang guna aini, jadilah baitaihim. 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 Yang satu baitahum, yang satu baitaihim.
Ini kenapa pakai him Ustaz? Ya, ini itu kaedah hum dan him tu sebenarnya. Nanti kalau yang belajar di kelas asas itu Allah faham. Panjang penerahannya. Yang jelas macam ni bentuknya. Okey. Satu baitahum, satu baitaihim. Tulis di ruangan komen. Nampak ke tidak? Silakan. Nampak ke tidak? Silakan. Nampak ke tidak? Okey. Nampak? Nampak tuan-tuan? Boleh? Nampak insya-Allah ya? Tu. Jadi ini dua perkataan isim musanna, dia bersandar dengan perkataan yang lain. Maksudnya dia jadi mudhaf lah, bahasa Arabnya dia jadi mudhaf. Maka nunnya mesti dihilangkan. Okay, jadi baitahum atau baitaihim. Okey. Ustaz, kenapa bukan baitihim? Kalau baitihim itu bukan isim musanna. Kalau baitihim itu bukan isim musanna. Baitihim itu rumah mereka bahasa Arabnya, bukan dua rumah mereka. Tai itulah tanda isim musannanya. Kan baitaini tadi asalnya. Baitaini. Okey. Boleh ya? Okey. Baitaihim sebab ada huruf ja ya Ustaz. Itu nanti, itu tengok di dalam ayat. Okey. Nah, sekarang saya bagi contoh. Walidun. Walidun itu orang tua. Orang tua. Walidun. Okey ya, walid ya, walidun. Orang tua lah, ayah ni bahasa Arab. Nah, kalau kita nak sebut, kita nak buat isim musanna kedua ibu bapa. Bahasa Arabnya apa tuan-tuan? Menggunakan ani dan menggunakan aini. Cuba tulis dulu di ruangan komen. Silakan. Cuba tulis dulu. Okey. Puan Nur Huda, lama tak dengar suara Ustaz. Alhamdulillah. Okey. Sila. Walidun. Kalau kita nak buat kedua ibu bapa, kedua orang tua, apa jadinya? Tu dia. Walidaini atau walidani. Walidani ataupun walidaini. Nah, nampak ya? Nampak tuan-tuan ya? Nampak tuan-tuan ya? Okey, jadi walidani atau walidain. Ini maksudnya kedua orang tua, ibu bapa lah maksudnya. Walidani ni maksudnya ibu bapa. Atau walidaini, sama, ibu bapa. Okey, boleh ya? Nah, adakah dia bersandar dengan perkataan yang lain atau adakah dia jadi mudhaf? Tidak. Ini memang isim musanna saja. Nah, okay. Sekarang apa jadinya? Okey, kita ambil yang pertama, walidani. Kita ambil yang pertama, walidani. Apa jadinya kalau kita buat dia bersandar kepada hu? Hu maknanya ialah nya. Kedua ibu bapanya. Apa jadi bahasa Arabnya? Tulis di ruangan komen silakan. Kita guna walidani dulu. Bukan walidaini, walidani. Cuba tuan-tuan tulis di ruangan komen. Silakan. Tulis. Apa jadinya? Maka jadilah. Buang nunnya. Buang nunnya, kan itu ketentuannya tadi. Buang nunnya. Walidahu. Walidahu. Maksudnya ialah kedua
ibu bapanya. Kedua ibu bapa. Boleh? Okey tuan-tuan? Boleh tuan-tuannya? Okey. Nah, sekarang kalau kita nak buat guna walidai. Okey, kita guna walidaini. Walidaini. Okey, walidaini. Nah, kita sandarkan dia kepada he. He itu maknanya ialahnya. Kenapa guna he, Ustaz? Itu perbincangan yang panjang. Okey, sekarang cuba ditulis di ruangan komen tuan-tuan. Kalau kita sandarkan, kita jadikan dia mudhaf, bersandar dia kepada he, apa jadinya walidaini ini? Walidaini ini jadi apa? Silakan. Tu dia. Jadilah dia walidaihi. Jadilah dia walidaihi. Okay, nampak? Boleh tuan-tuan ya? Ini maksudnya juga kedua ibu bapanya sama. Kedua ibu bapa. Walidaihi. Cuma yang ini guna ai ni, ai maksudnya yang atas guna a. Dah jelas ya? Nah, itulah ketentuan apabila isim musanna dia bersandar dengan perkataan yang lain. Atau disebut apabila dia jadi mudhaf bahasa Arab. Nah, tulis dulu di ruangan komen. Jelas ke tidak? Silakan. Jelas ke tidak? Silakan. Tulis dulu tuan-tuan. Jelas ke tidak? Silakan. Jelas ke tidak? Jelas ya? Boleh tuan-tuan ya? Nah, sekarang kita tengok dalam ayat Al-Quran. Dalam surah Al-Ankabut yang tuan-tuan belajar di kelas asas bersama dengan saya atau Ustaz Muni atau Ustaz Safwan. Okey. Wassainal insana wa wassainal insana biwalidayhi husna. Wassainal insana wassainal insana. Okey, biwalidayhi husna. Biwalidayhi husna. Begitu bunyi ayatnya ya. Yang belajar kelas asas pasti tak asing dengan ayat ini. Yang belajar kelas asas. Okey, tuan-tuan tengok. Wa wassainal insana biwalidayhi husna. Tuan-tuan tengok dalam ayat ini. Okey, ada walidayhi. Walidayhi. Okey. Walidayhi ini dua perkataan. Walidayhi ini dua perkataan. Asal perkataan yang pertama walidaini. Itu asalnya. Walidaini. Perkataan yang keduanya hi itulah. Plus hi. Walidaini plus hi. Jadilah dia walidaihi. Lalu kenapa nunnya itu tak ada, Ustaz? Kenapa nunnya itu tak ada? Kenapa tak ada? Ya sebab dia jadi mudhaf bersandar tu tadi itulah. Okey, nampak ya? Sebab dia jadi mudhaf itulah. Bersandar. Bersandar dengan perkataan yang lain. Okey, boleh tuan-tuan ya? Atau bahasa lainnya melekat dengan perkataan yang lain. Itu bahasanya. Apa perkataan yang lainnya? Hi itulah terjemahannya ialahnya. Nampak? Nampak tuan-tuan ya? Tulis di ruangan komen. Nampak ke tak nampak? Sila. Okey. Nampak ke tidak? Silakan.
Nampak? Nampak ya? Okey, baik. Nah, sekarang soalan terakhir sebelum saya tutup kelas pagi ini. Soalan terakhir. Asalnya kan walidaini. Walidaini asalnya kan? Walidaini asalnya kan? Okey. Nah, soalan saya ialah dia baris atas atau baris bawah? Baris depan tak mungkin sebab dia guna aini di hujung. Walidaihi ini baris atas atau baris bawah? Silakan. Jawab, baris atas atau baris bawah? Jawab, silakan. Sebab guna aini, baris atas atau baris bawah? Baris atas atau baris bawah? Ya, terbaik. Ini dalam keadaan baris bawah. Nah, kenapa dia dalam keadaan baris bawah? Ya, sebab sebelumnya ada B. B. Haraf jar. Haraf jar. Atau haraf baris bawah. Haraf baris bawah. Okey, boleh tuan-tuan ya? Kerana ada haraf jar itulah atau haraf baris bawah, maka walidai ini baris bawah. Okey, dah. Boleh tuan-tuan ya? Ini adalah surah Al-Ankabut. Saya lupa ayat keberapa, boleh tuan-tuan tengok. Nah, dalam surah Al-Ankabut. Maka walidaihi itu isim musanna. Walidai itu isim musanna. Walaupun tak ada nun di hujung. Okay. Boleh? Okey. Tulis di ruangan komen, kelas pagi ini tajuk isim musanna dapat ke tak dapat? Silakan. Silakan. Dapat ke tak dapat? Okey. Tak susah mana, mudah sahaja insya-Allah. Jadi pagi ini kita belajar macam mana cara buat isim musanna. Okey. Kemudian saya dah tunjukkan kepada tuan-tuan apa beza menggunakan ani dan menggunakan aini. Okey. Kemudian saya dah tunjukkan apa ketentuannya kalau isim musanna ini bersandar dengan perkataan yang lain atau disebut dia sebagai mudhaf. Dah, boleh tuan-tuan ya? Baik. Kalau tuan-tuan faham yang saya sampaikan pagi ini, kalau rasa-rasanya mudah, kalau rasa-rasanya betul-betul dapat, tulis di ruangan komen. Subhanallah. Tuliskan sila. Boleh? Boleh tuan-tuan ya? Faham ya? Okey, terbaik, luar biasa, ahsantum. Okey? Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas ikut serta tuan-tuan pada pagi hari ini. Semoga yang sekejap ini bermanfaat untuk tuan-tuan, menambah kefahaman tentang perkataan-perkataan di dalam bahasa Arab, insya-Allah. Okey ya? Mohon maaf banyak-banyak dari saya kalau ada kekeliruan menyinggung hati perasaan tuan-tuan. Jangan lupa like, kemudian bagi bintang ya, bagi tuan-tuan yang hendak memberilah. Okey, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi insya-Allah esok pagi, hari Selasa pada jam yang sama dengan perbincangan yang menarik insya-Allah. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita jumpa lagi tuan-tuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا
درب السعادة كل حين. منه شفاء للصدور، برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين. منه شفاء للصدور، برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين.